ni aku nak bercerita ataupun nak bercakap sikit berkaitan dengan isu si Sajat ni. Aku rasa sudah sampai masanya kita kena ambil tindakan tegas, terutama kepada kerajaan negeri yang menjaga agama kita yang suci murni ni. Kena ambil tindakan yang tegas kepada golongan LGBT ni. Tak kisahlah si Sajat ke, si Safi Alias ke, si bapuk-bapuk yang lain ni. Aku rasa daripada kes si Sajat ni pergi umrah guna pakai pakaian wanita tu, masyarakat kita ni tertunggu-tunggu sebenarnya apa tindakan golongan berwajib ni ataupun golongan agamawan yang di dalam kerajaan ni untuk mengambil tindakan pada dia. Tapi malangnya kita tak nampak satu tindakan yang tegas diambil kepada si Sajat ni dengan alasan-alasan tertentulah, kesalahan yang dilakukan di negara orang lain, dan banyaklah alasan yang mungkin kita boleh kaitkan. Tetapi apabila sampai tahap si Sajat ni mengugut pula nak keluar daripada Islam, menggemparkan lagi sekali masyarakat kita kan, aku rasa golongan-golongan ini kena segera diambil tindakan yang betul-betul tegas. Kita orang kebiasaan ni, orang biasa ni tak ada kuasa. Kau tengoklah orang alim ulama dah tegur, orang-orang agama dah tegur, menteri pun ada dah tegur. Kan, kalau dah kena kecam dengan masyarakat ni biasa. Bukan dia ambil pot ke dengan apa teguran ni? Dia menganjing kita lagi adalah. Kan? Kita yang menjadi kita marah kepada golongan LGBT ni bukan apa. Kalau dia nak teruskan dengan keadaan aktiviti LGBT ni, teruskan, tak ada masalah, biarkan. Sebab itu urusan dia dengan Allah Taala dan kita tak ada kuasa pun untuk judge dia. Tak apa. Tetapi apa yang kita marah kepada golongan LGBT ni apabila dia terus mempromosikan kehidupan dia di dalam social media dia. Dan dia menjadi ikutan kepada generasi anak-anak kita ni. Generasi-generasi yang mungkin yang baru-baru nak cuba nak jadi bapuk ni, apabila dia lihat keadaan Sajat, keadaan si Safi Alias dengan kejayaan dia, dengan rumah besar, dengan cantik dia tu, cantiklah pada dia kan. So dia rasa macam, oh inilah aku punya idola yang boleh aku ikut kan. Oleh kerana naluri dia pun ada naluri yang sama. Kita tak boleh salahkan dia bila dia lahir, dia rasa dia nak jadi perempuan, kononnya terperangkap dalam badan lelaki kan. Itu semua bahasa-bahasa dia lah kan. Tetapi kau nak teruskan kehidupan tu, teruskanlah. Tapi janganlah kau mempromosikan kehidupan kau tu di dalam sosial media. Di dalam sosial media ni, anak-anak sekarang ni boleh buka smartphone, boleh buka smart TV. Walaupun kita tak subscribe YouTube engkau, kita tak follow Facebook ataupun sosial media engkau yang lain, kadang-kadang kisah engkau ni dikongsi oleh page-page yang lain. Jadi anak-anak ni tengok, dia dah anggap benda tu terbiasa dah. So bila dia anggap benda tu terbiasa, aku khawatir satu hari nanti anak-anak kita ni minta dijauhkanlah, Allah Ta'ala jauhkanlah, janganlah kita diuji dengan perkara ni. Tapi nanti adakah keturunan kita ni ada satu dua orang yang akan menjadi seperti Sajat ni? Dan waktu itu kita anggap benda ni biasa. Takkan itu yang kita nak tinggalkan kepada generasi yang akan datang? Kalau kita boleh gubal pelbagai akta dekat parlimen tu, kita kena ada satu usaha untuk mewujudkan satu undang-undang berkaitan dengan LGBT ni. LGBT ni serangan kepada umat Islam dan kita wajib protect masyarakat ni. Aku yakin orang Cina, orang India pun dia tak bersetuju dengan LGBT ni. Aku yakin. Kan? You mau ke? You punya anak-anak, you mau jadi itu akuang? Dia pun tak mau dia. Jadi tindakan tegas ni kena ambil. Dah tak boleh dah. Kan? Kita bukan marah, kita nak maki hamun dia, bukan. Kita tak boleh judge dia. Pengakhiran hidup dia mungkin jauh lebih baik daripada kita. Tetapi apabila dia dah pengaruh anak-anak kita, generasi cucu cicit kita ni, menjadikan Sajat, kehidupan LGBT, si Sajat, si Safi Alias dan bapuk-bapuk lain ni sebagai idola dia, sebagai benchmark kejayaan kehidupan dia, nak jadi apa? Engkau tengok aku nak bagi kau satu contoh. Aku tak tahulah sekarang ni di ada lagi ke tak watak ni. Kalau tak ada, aku ucapkan tahniah. Tetapi video tu masih ada lagi dekat dalam YouTube. Watak si Abang Sally ni dalam si Abang Sally yang nama dia Saleh, jadi lelaki yang pandai menggubah bunga kan, tapi dia lelaki lembut. Kenapa Abang Saleh? Ni
Semalam nak 500, ni nak 1000 pula. Engkau tak perasan ke? Macam mana watak itu engkau boleh wujudkan di dalam cerita kartun yang majoriti rakyat Malaysia, kanak-kanak tengok cerita tu. Kau nampak tak? Sebab apa? Sebab kita anggap benda tu biasa. Benda tu memang wujud. Golongan itu memang wujud dekat dalam masyarakat kita. Kita mengiktiraf dia dengan meletakkan watak itu di dalam cerita kartun yang ditonton oleh anak-anak yang ramai ni. Kau bayangkan? Kau boleh kontrol ke? Kau boleh ke, kau sebagai orang biasa, kau boleh tolong ke delete video tu dekat dalam mana-mana channel yang dah banyak cerita tentang watak Abang Sally ni? Tak boleh. Kadang-kadang benda kita nak melawak ni kan, benda-benda yang kita nak suka-suka ni kan, dengan kita mempromosikan kehidupan ataupun watak-watak bapuk ni, dia bagi kesan buruk kepada anak-anak kita. Nanti adalah di kalangan anak-anak kita yang mungkin adik-beradik dia ada 5-6 orang perempuan, ada seorang lelaki, mungkin dia ada terikut sikit dengan kakak-kakak dia, lembut sikit kan. Budak-budak ni sebenarnya boleh dibentuk daripada awal untuk dia jadi lelaki sejati. Tetapi bila dia tengok kehidupan si Sajat, si Safi Alias ni berjaya, dengan adanya kereta besar, bisnes besar, glamour lagi, satu Malaysia kenal, subscriber ramai, follower ramai, dia akan menjadikan golongan ini sebagai idola mereka. Engkau mempromosikan kehidupan kau macam tu. Engkau ada boyfriend duduk sekali satu rumah, ada pula anak angkat, macam satu keluarga yang sempurna. Tapi hakikatnya engkau adalah seorang lelaki yang kau transform jadi seorang wanita. Apa nak jadi dengan anak-anak kita, cucu cicit kita ni? Apa nak jadi? Jadi kita sebagai masyarakat tak ada hak untuk menegur, tak ada hak untuk memperbaiki keadaan masyarakat generasi akan datang ni. Jadi aku harap semua pihak, termasuklah stesen radio, stesen TV, tolonglah sensitif dengan perkara ni. Janganlah benda ni kita anggap dia sebagai satu benda yang biasa dalam masyarakat kita. Akhirnya benda ni adalah didikan secara tak langsung kepada anak-anak kita ni. So dia akan masukkan dalam kepala dia yang LGBT ni adalah satu benda yang biasa. Sama ada orang tu daripada lelaki mau jadi perempuan, ataupun ada seorang yang nafsu dia kepada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ataupun seorang lelaki yang normal dan dia boleh accept yang dia ada girlfriend seorang bapuk. Akhirnya nanti kau percayakah kalau kita tak ada apa-apa tindakan, inilah yang tengah kita susun kepada generasi yang bakal kita tinggalkan ni. Jadinya hentikan. Aku harap si bapuk-bapuk ni, si Safi Alias ke apa, si Safi Alias, si Sajat dan adalah berdekat V lah apa, adalah 2-3 orang ni, hentikan mempromosikan kehidupan kau, benda-benda yang tak elok. Betul, nanti akhirnya katakanlah di usia kau makin bertambah apa semua, nanti engkau pun akan kembali kepada fitrah dan kau pun akan jadi lebih baik daripada orang lain, lebih baik daripada aku, perakhiran kau lebih baik daripada orang lain. Tak apa, Alhamdulillah. Tapi macam mana dengan beribu orang yang pernah menjadikan kau ikutan dia tu? Adakah pada ketika tu 2,000, 3,000 orang yang pernah mengidolakan kau ni akan kembali kepada fitrah macam kau juga? Sedangkan daripada awal kita boleh selamatkan lagi budak-budak ni, budak-budak yang patah tangan ni. So kita menunggu, masyarakat Malaysia menunggu. Aku yakin kawan-kawan kita semua ni, kawan-kawan aku semua ni, masyarakat Malaysia ni sedang menunggu apa tindakan tegas yang bakal diambil oleh mereka yang berwajib dalam perkara ni. Perkara ni tuan-tuan, kita dah tak boleh biarkan. Tapi tak adalah bermaksud aku nak menghasut korang buat perkara yang tak baik kepada golongan ni. Janganlah kita buat perkara yang tak baik. Kalau kita buat perkara yang tak baik, kita maki hamon dia, apa beza engkau dengan dia pula? Kan akhlak kita pun kita kena jagalah. Kalau kita maki hamon apa semua pun tak ada bezalah. Golongan LGBT ni ataupun golongan bapuk ni, mulut dia memang laser. Kalau dia bercakap tentang benda-benda lucah ni, dia anggap benda-benda yang biasa di mulut dia orang je. Kan? Jadinya dia pun mempengaruhi slow-slow anak-anak kita ni. Itu yang kita khawatir sebenarnya. Ni, kita minta Allah Ta'ala jauhkanlah susu galur keturunan kita ni terjebak dengan perkara ni. Tapi tindakan ni adalah tindakan kita sekarang. Generasi yang lahir, bagaimana generasi yang akan datang adalah cerminan kepada generasi yang terdahulu.
Siapa generasi terdahulu ni? Kita lah. Kita nak biarkan ke tuan-tuan? Tak boleh biarkan. Jadi kesimpulannya, peranan semua orang terus menegur itu bagus. Peranan orang-orang yang berwajib kena ambil tindakan. Peranan company-company media ini, hentikan watak-watak yang mengiktiraf golongan ini sebahagian daripada masyarakat. Betul golongan ini wujud, tapi kita tak perlu ada watak-watak ini yang perlu kita tonjolkan. Akhirnya nanti cerita-cerita, kan, tak kisahlah cerita kartun ke, cerita apa ke, yang ada watak-watak orang lembut ni semua, dia akan tertanam dalam pemikiran anak-anak kita. Kita doa sama-sama supaya keturunan kita tidak diuji dengan adanya susu galuh kita, adanya golongan-golongan ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Hapuskan LGBT. Hashtag hapuskan LGBT. Say no to LGBT. Ini tanggungjawab kita, tuan-tuan. Sekali lagi, bye-bye.